Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ungkapan yang lebih menggambarkan penghambaan lebih daripada syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menambah nikmat pada setiap daripada kita, amin ya rabbal alamin. Lalu sahabat-sahabat, para pelajar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, kita telah tiba dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi dan Sunan Tirmizi dalam hadis yang ke-81. Dan pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk untuk menerangkan hadis yang beliau bawa berkenaan tentang wuduk daripada tidur. Babu al-wudu, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan al-wudu, adakah perlu wuduk minan naum, daripada tidur. Maka adakah bila seseorang itu tidur maka dia perlu berwuduk ataupun tidak. Maka jom kita lihat kepada Arafah. Maka pada Arafah kita nampak aslu madhhabina. Jumpa tak? Okey. Aslu madhhabina anna an-nawm alladhi fihi, bahawa tidur yang mana padanya tetap tempat duduk atas tanah, la yanqudul wudu, tidak membatalkan wuduk. Ketika mana seseorang itu tidur dalam duduk dan pada waktu itu punggungnya tetap atas tempat duduk, atas tanah, atas kerusi dan sebagainya, maka pada waktu itu tidaklah membatalkan wuduk. Tetapi kalaulah pada waktu itu dia tidur dan pada waktu itu bergerak daripada tempat duduk, maka pada waktu itu boleh membatalkan wuduk. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jom kita lihat hadis yang ke-81. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ismail bin Musa wa Hannad wa Muhammad bin Ubaid al-Muharibi al-ma'na wahid. Qalu hadatsana Abdus Salam bin Harb an Abi Khalid ad-Dalani an Qatadah an Abi al-Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama baginda telah tidur. Bilakah Nabi tidur? Wa huwa sajid, dalam keadaan sujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Maka Nabi SAW tidur dalam keadaan sujud. Hatta ghatta, sehingga pada waktu itu berdengkur. Ataupun perawi dia was-was adakah perkataannya ghatta ataupun nafakha, memberi makna berdengkur. Nabi tidur dalam keadaan berdengkur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada syayakha. Baris yang paling akhir. Ada sebahagian menyebut walaupun Nabi SAW tidur dalam keadaan sujud dan pada waktu itu baginda Nabi SAW tidur sehingga berdengkur, namun kita kena ingat kata para ulama, hukmun naqdi bin naumi hakadha, hukum membatalkan wuduk disebabkan tidur seperti yang kita baca tadi adalah untuk umat, la li zatihi, bukan untuk zat Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW kalau tidur tak membatalkan wuduk? Sebab ada hadis yang Nabi bersabda, tanamu aini, aku kalau tidur hanya tidur pada mata sahaja, pada zahir. Wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak tidur, sabda Nabi SAW. Dan ada juga daripada kalangan para ulama Hanafiyah, daripada hadis seperti ini mereka menyebut, tengok kepada Arafah, 4 baris daripada bawah, wa fi ba'dil kutub. Jumpa tak? Okey.
Setengah daripada para ulama Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, ketika mana mereka melihat hadis-hadis seperti ini, mereka mengeluarkan hukum bahawa an-nauma fi salah, tidur ketika mana di dalam solat tidak membatalkan wuduk selagi mana ianya berada pada pergerakan solat. Selagi mana berada pada pergerakan solat. Maka kalaulah sujud, tidur dalam sujud, maka tak membatalkan wuduk. Kalaulah contohnya rokok, tidur dalam rokok, tak membatalkan wuduk. Maka ini istidlal yang dilakukan oleh sebahagian daripada para ulama Hanafiyah. Dalam mazhab Syafi'i, selagi mana tidur tersebut tidak bergerak tempat duduk, maka pada waktu itu tidak membatalkan wuduk. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Tsumma qama yusalli." Kemudian baginda Nabi SAW meneruskan solat. Fakultu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku berkata setelah Nabi selesai solat, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka qad nimta, sesungguhnya Tuhan telah tidur." Maka Nabi menjawab, "Innal wudu'a, sesungguhnya wudu, la yajibu, tidaklah wajib, illa kecuali ala man nama, ke atas orang yang tidur berbaring." Tidur berbaring maka membatalkan wuduk. Fa innahu, kerana sesungguhnya, maka Nabi berikan sebab, kerana sesungguhnya idza taja'a, apabila seseorang tersebut berbaring, istarahat, maka terbuka mafasiluhu, sendi-sendinya, terbuka sendi-sendinya, maka pada waktu itu mudah untuk keluarnya air, keluarnya kentut dan lain-lain. Maka sendinya menjadi renggang, terbuka. Maka sebab itu ketika mana tidur dalam keadaan berbaring membatalkan wuduk. Berkata Imam Tirmizi, lalu daripada hadis ini kita boleh belajar bahawa tidur yang tidak tetap tempat duduk ketika mana duduk, dan juga tidur yang pada waktu itu seperti berbaring membatalkan wuduk. Sebaliknya, kalaulah tidur dalam keadaan duduk yang tetap, maka pada waktu itu tidak membatalkan wuduk. Berkata Imam Tirmizi, wa Abu Khalid, perawi yang bernama Abu Khalid namanya adalah Yazid bin Abdul Rahman. Dan di dalam hadis ini ada riwayat juga daripada Aisyah Ummul Mukminin, daripada Abdullah bin Mas'ud dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Riwayat yang ke-82 menceritakan tentang para sahabat ketika mana nak tunggu solat, mereka pernah tidur dalam keadaan duduk, maka tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wuduk. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanamun, mereka tidur. Apa yang tulis bawah tu? Bawah yanamun qu'udan. Mereka tidur pada waktu itu di dalam keadaan duduk. Para sahabat, kadang-kala Nabi SAW untuk isyak Nabi keluar lambat. Ada orang jumpa Nabi, ada pelbagai isu yang Nabi selesai, dan para sahabat tak nak balik sebab zaman dulu bukannya terang, bukannya pada waktu itu mudah perjalanan. Maka para sahabat tunggu, dan kadang-kala tunggu punya lama. Tunggu begitu lama kadang-kala. Maka di situ kadang-kala mereka sampai tertidur-tidur. Maka tidurnya mereka dalam keadaan duduk. Maka sebab itu ketika mana Nabi datang untuk menjadi imam, summa yaqumun, lalu mereka berdiri, fayusallun, mereka akan terus solat, wala yatawaddaun, dan pada waktu itu mereka tidak pada waktu itu memperbaharui wuduk ataupun mengambil wuduk. Maka hadis yang ke-82 menjadi dalil bahawa tidur dalam keadaan duduk yang tetap ponggong, maka pada waktu itu tidak membatalkan wuduk. Muka surat yang ke-99, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Wa sami'tu, kata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Salih bin Abdullah berkata, aku telah berkata Abdullah bin Mubarak, amman nama, tentang orang yang tidur dalam keadaan duduk, mu'tamidan, secara sengaja. Apa hukum dia? Orang tersebut dia tidur dalam keadaan duduk dan pada waktu itu sengaja. Adakah membatalkan wuduk?
Faqala, maka berkata Abdullah bin Mubarak, la wudu'a alaih, orang tersebut tidak wajib ambil wuduk sebab dia masih lagi dalam keadaan wuduk. Okey, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i menyebut tidur dalam keadaan duduk boleh tidak batal wuduk dengan 4 syarat. Boleh tulis dalam kitab Taqriratus Sadidah ada. Maka tidur dalam keadaan wuduk tidak batal wuduk tapi 4 syarat. Apakah syarat yang pertama? An yakuna mumakkinan maq'adatahu minal ard. Tidur pada waktu itu yang tetap pada tempat dia. Maka ini yang pertama, seperti mana yang kita baca dalam riwayat 82. Maka syarat yang pertama adalah tidur dalam keadaan duduk yang tetap tempat duduknya. Maka ini adalah syarat yang pertama. Okey. Lalu duduknya pada waktu itu tetap, tak mungkin boleh keluar angin, kentut dan sebagainya. Yang kedua, orang tersebut adalah orang yang pada waktu itu pertengahan tubuh badan dia. Maksudnya tidaklah terlalu kurus, sebab kalaulah orang yang kurus pada waktu itu dia terlalu kurus dan dia duduk sekalipun, dia duduk tak tetap sebab angin datang je terbang. Pada waktu angin datang je terbang. Pada waktu tu ada orang tiup je bergerak. Maka duduknya tak tetap. Maka syarat yang kedua, ay yakuna mu'tadilal khilqah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yastayqidha 'ala al-halati allati nama 'alayha. Dia mestilah bila bangun daripada tidur pada keadaan yang sama. Jangan pula ketika mana dia tidur pada waktu itu dalam keadaan duduk, tapi bila bangun dalam keadaan baring, maka batal wuduk dia. Ataupun ketika mana tidur, dia duduk dekat tempat saya ni, bila bangun dia dah duduk dekat tempat lain, macam mana bergerak pun tak tahu, maka batal. Maka mestilah tidur pada keadaan yang sama ketika mana dia bangun, pada keadaan yang sama ketika mana tidur. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yukhbirahu ma'sumun bi khurujir rih. Tidak ada orang yang pada waktu itu mengatakan dia kentut. Kalaulah ada orang kata tadi waktu kau tidur kau kentut, maka batal wuduk dia. Maka tidak ada orang yang dipercayai berkata bahawa dia ada keluar angin. Kalaulah ada, maka batal wuduk. Maka inilah 4 syarat yang mana tidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan. Kalaulah baring, maka memang batal wuduk. Ataupun kalaulah pada waktu itu bersandar terlalu lena, maka pada waktu itu batal wuduk dalam mazhab Syafi'i. Qala, berkata Imam Tirmizi, wa qad rawa hadis Ibn Abbas, dan telah meriwayatkan juga hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi. Hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi, hadis 81. Sa'id bin Abi Arubah daripada Qatadah daripada Abdullah bin Abbas qaulahu. Walam yadhkur fihi Abul Aliyah, namun di situ tidak ada perawi yang bernama Abul Aliyah disebutkan. Walam yarfa'hu, dan hadis ini adalah hadis yang tidak marfu'. Hadis yang mauquf. Hadis siapa? Hadis Sa'id bin Abi Arubah yang baru dikongsikan sanadnya. Para ulama kata Imam Tirmizi berbeza pendapat berkenaan tentang adakah perlu mengambil wuduk daripada tidur. Maka kebanyakan daripada para ulama berpandangan bahawa tidak wajib ke atas orang tersebut untuk mengambil wuduk apabila dia tidur dengan syarat qa'idan, duduk, atau qa'iman, ataupun berdiri. Kalaulah tidur dalam keadaan duduk ataupun berdiri, maka tidak perlu untuk mengambil wuduk. Hatta yanama, sehinggalah kalaulah dia tidur muttaji'an dalam keadaan baring, maka barulah pada waktu itu batal wuduknya. Dan inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang lain kata Imam Tirmizi, wa qala ba'duhum, berkata sebahagian daripada para ulama, idza nama, apabila seseorang itu tidur, hatta ghuliba, sehinggalah pada waktu itu hilang, ala aklihi, kewarasan dia. Kan orang bila tidur lena dia dah tak sedar apa-apa. Maka kalaulah seseorang itu tidur lena sampai tak sedar apa-apa, wajaba alaihil wuduk, wajib ke atasnya untuk mengambil wuduk. Dan inilah pendapat Ishaq bin Rahway. Ishaq bin Rahway letakkan perkataan pada waktu itu lena. Kalaulah dia tidur terlalu lena,
maka pada waktu itu batal wuduk dia. Berkata Imam Syafi'i, man nama qa'idan, barang siapa yang tidur dalam keadaan duduk, fara'a ru'yan, lalu dia menampak mimpi. Maksudnya pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidur begitu lena. Auzalat maq'adatu, ataupun berubah tempat duduknya, dia tak duduk dengan tetap. Liwasani naum, kerana terlalu lena tidur. Fa'alaihil wuduk, maka pada waktu itu wajib ke atasnya wuduk. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalaulah berubah tempat ataupun bergerak tempat duduk, maka batal wuduk. Bab yang ke-58, babul wuduk mimma ghayyaratin nar, bab pada hadis dan riwayat yang menceritakan adakah perlu berwuduk daripada memakan makanan yang telah disentuh api ataupun dimasak oleh api. Maka ada sebahagian riwayat yang pada waktu itu ada menyebut tentang perlu berwuduk apabila memakan makanan yang dimasak api. Tetapi majoriti kata tak perlu. Lalu Imam Tirmizi membawakan pada waktu itu kedua-dua riwayat tersebut. Lalu bab yang ke-58 tentang perlunya berwuduk apabila makanan tersebut disentuh api. Ada riwayat mengatakan tidak perlu, dan yang menjadi pilihan adalah riwayat yang mengatakan tak perlu. Lalu apakah riwayat yang mengatakan perlu berwuduk apabila menyentuh makanan yang dimasak oleh api? Sebelum itu kita baca dulu Arafah, Bayanul Ijma'. Jumpa tak? Okey. Maka qala al-jumhur, berkata majoriti para ulama, innahu kana, ianya adalah hukum di awal Islam, thumma nusikha, kemudian hukum perlu berwuduk daripada makanan yang dimasak oleh api telah dimansuhkan. Wal ana, dan pada zaman kita, qaribun minal ijma', hampir-hampir menjadi kesepakatan, menjadi ijma', bahawa tidak membatalkan wuduk memakan makanan yang dimasak oleh api. Tak membatal wuduk, bahkan hampir menjadi ijma'. Itu adalah hukum di awal Islam. Maka itu pandangan pertama. Pandangan pertama tentang hadis-hadis yang kata kena wuduk bila memakan makanan yang disentuh api. Pandangan pertama kata hukum tersebut mansuh. Hukum tersebut tidak lagi diamalkan. Ada pandangan yang kedua, baca Saharah. Wakilah, jumpa tak baris pertama? Okey. Maka ada pandangan kedua menyebut bahawa hukum tersebut tidaklah mansuh. Cumanya riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi berwuduk ataupun menyuruh wuduk, maksudnya bukanlah wuduk istilahi, bukanlah wuduk basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Bukan wuduk tersebut. Tetapi maksudnya adalah wuduk lughawi. Apa maksud wuduk lughawi? Sebab itu disebut waqila al-muradu minal wuduk ghuslul fammi wal yad. Maksudnya basuh tangan dan kumur-kumur. Macam kita lepas makan, kan kita lepas makan pada waktu itu kita perlu untuk membasuh tangan dan kumur-kumur. Kenapa kena basuh tangan dan kumur-kumur? Kerana kata para ulama, orang-orang dulu mereka punya makanan kebanyakannya kering. Kebanyakannya kering, kurma dan juga lain-lain. Lalu makanan yang mereka masak atas api, kebanyakannya adalah makanan yang berlemak, daging dan lain-lain, berlemak. Maka bila berlemak, maka pada waktu itu ada kesan pada tangan dan ada kesan di dalam mulut. Maka sebab itu Nabi menyuruh secara khusus untuk ketika mana memakan makanan yang dimasak oleh api untuk membasuh mulut dan juga membasuh tangan. Dan ini adalah pandangan yang kedua. Dan banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Riwayat yang ke-83, jelas ke jelas? Okey. Riwayat 83. Wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u, perlu untuk berwuduk, mimma, daripada memakan makanan yang masat, telah disentuh an-naru oleh api. Maka hadis ini menjadi dalil oleh sebahagian kecil orang bahawa pada waktu itu kalaulah memakan makanan yang disentuh oleh api, dimasak oleh api, maka perlu untuk ambil wuduk. Tetapi mansuh. Jawapan yang kedua, maksud wuduk di sini bukan wuduk
yang kita biasa buat untuk solat, wuduk istilahi, tetapi ianya adalah wuduk daripada sudut bahasa, iaitu basuh tangan dan mulut. Okey. Qala, maka berkata perawi, bila Abdullah bin Abbas dengar hadis daripada Abu Hurairah kena wuduk, maka berkatalah kepada Abu Hurairah Abdullah bin Abbas, ana tawaddau minad duhun, adakah kami perlu berwuduk daripada minyak, maksudnya minyak ataupun lemak? Adakah pada waktu itu kalau minyak yang dibakar ataupun lemak yang dibakar, maka kena wuduk? Ana tawaddau minal hamim, adakah kami perlu berwuduk apabila menyentuh ataupun menggunakan air yang panas? Al-hamim, air yang panas, sebab air yang panas pun kena api. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, minta maaf ada tertinggal. Al-wudu, perlunya berwuduk daripada apa-apa yang disentuh oleh api, walaupun min sauri akid, daripada keju sekalipun. Maka makan keju pun pada waktu itu perlu untuk berwuduk. Lalu sebab itu baca saharah hujung sekali. Apakah maksud akid? Laban mujaffaf mustahjar, keju, susu yang telah dikeringkan dan dikeraskan. Orang dulu punya bahasa, maksudnya keju. Makan keju pun kena pada waktu itu, sebab prosesnya pada zaman tersebut adalah daripada susu nak menjadi keju perlu melalui proses api. Maka kata Abu Hurairah, kata kena ambil wuduk. Apa pula as-saur? As-saur pada waktu itu adalah qit'atun minhu, ketulan daripada ketulan kecil daripada ketulan besar keju. Maka pada waktu itu kena makan cheese pun kena wuduk. Maka pada waktu tu Abdullah bin Abbas tanya, habis tu kalau air panas kena wuduk tak kalau kita guna air panas, dan juga perkara yang lain. Maka Abu Hurairah pada waktu itu sekadar menegur. Beliau berkata, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, idza sami'ta hadisan, apabila kamu mendengar sesuatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadrib lahu mathala, janganlah pada waktu itu kamu mengeluarkan untuknya contoh-contoh. Dengar aja. Pada waktu itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuatu, maka pada waktu itu dengar sahaja. Maka ini yang jawapan yang diberikan oleh Abu Hurairah. Maka berkata Imam Tirmizi pada muka surat yang ke-100, dan di dalam bab ini ada hadis daripada Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Thabit, Abu Talha, Abu Ayyub, Abu Musa, yang mana ini semua hadis-hadis yang ada meriwayatkan bahawa kalaulah memakan sesuatu yang disentuh oleh api, yang dimasak oleh api, maka kena wuduk. Maka ada riwayat-riwayatnya. Berkata Imam Tirmizi, qala Abu Isa wa qad ra'a, dan sesungguhnya telah berpandangan ba'du sebahagian ahli ilmi daripada para ulama, al-wudu'u, perlu untuk mengambil wuduk, mimma, daripada benda yang ghayyaratin naru, telah diubah oleh api, telah dimasak oleh api, kena ambil wuduk. Namun adakah itu pandangan majoriti? Kata Imam Tirmizi, tidak. Wa aktsaru ahli ilmi, dan kebanyakan para ulama daripada zaman sahabat Nabi, tabi'in dan selepas mereka, ala tarkil wudu' mimma ghayyaratin nar, mereka pada waktu itu memilih pandangan tidak perlu berwuduk daripada benda yang telah ditukar, disentuh oleh api. Tak payah wuduk. Dan sebab itu zaman kita pun kita makan mana ada wuduk. Tadi ada yang breakfast, ada yang makan spaghetti goreng. Pelajar-pelajar dia makan apa, spaghetti goreng ke apa. Maka pada waktu itu tak ada wuduk. Saya tadi makan burger, sebab saya memang lahir dekat Eropah. Lalu memang burger, pizza, gurau je. Tak adalah. Cuma dia tadi isteri saya buat burger. Tak tahu kenapa dia buat burger. Lalu makan burger, masak. Tak ada ambil wuduk pun sebab masih ada wuduk. Lalu amalan zaman kita pun, kita tak ambil wuduk apabila makan daripada sesuatu yang disentuh, yang dimasak oleh api. Tak ada. Lalu ada tak dalil yang mengatakan tak perlu ambil wuduk? Sebab hadis yang kita baca tadi kena ambil wuduk. Jawapan dia ada. Maka apakah dalilnya? Bab yang ke-59. Kata Imam Tirmizi, babun, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan fi tarkil wuduk, tak perlu berwuduk, mimma, daripada benda yang ghayyaratin nar, telah dimasak oleh api ataupun telah ditukar oleh api.
Maka riwayat yang ke-84, wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu abi umar qala hadatsana sufyan bin uyainah qala hadatsana abdullah bin muhammad bin aqil sami'a jabiran radhiyallahu anhu qala sufyan wa hadatsana muhammad bin al-munkadir an jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan Nabi, kata Jabir. Fadakhala imra'atun minal ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk menjadi tetamu untuk seorang wanita Ansar yang menjemput Nabi. Fadhabahat, maka wanita ini telah menyembelih. Daripada sini juga pengajaran yang kita boleh dapat bahawa wanita boleh sembelih. Sebab wanita ni disembelih. Cuma berani tak berani je wanita-wanita zaman kita. Tapi adakah boleh wanita sembelih? Boleh. Sebab wanita ini dia telah sembelih kambing untuk Nabi SAW. Fadhabahat, maka wanita ini telah menyembelih untuk Nabi syatan, seekor kambing. Maka bila dia dah sembelih, dia pun masak dan sebagainya. Fa'akala, maka Nabi pun makan. Wa atathu, dan wanita ini sebagai orang yang menjemput Nabi, dia telah bawakan kepada Nabi SAW biqina'im min rutab, pada waktu itu satu kina'. Apakah kina'? Baca. Nampak tak Sahara? Apa maksud kina'? At-tabak, pinggan bekas. Allazi yu'kalu alaih, sesuatu yang pada waktu itu dimakan daripadanya. Dia pun bawa sepiring, sebekas kurma kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun makan kurma. Rutab adalah kurma yang segar. Thumma tawadda'a, kemudian Nabi SAW berwuduk untuk solat zuhur. Wa salla, dan Nabi pun solat. Thumma sarafa, kemudian Nabi patah balik ke rumah orang yang menjemput tadi. Fa'atathu, maka dia pun telah hidang kepada Nabi SAW bi'ulalah, saki baki. Ulalah maksudnya saki baki, apa yang berbaki. Min ulalati syah, daripada saki baki kambing tadi. Sebab tadi dia masak kambing, tapi Nabi tak sempat makan dan masuk waktu Nabi solat dulu. Kemudian Nabi SAW dihidangkan sekali lagi lepas solat. Nabi SAW makan. Fa'akala, Nabi makan. Kemudian telah masuk waktu asar. Maka kata Jabir bin Abdullah, thumma sallal asra, Nabi telah solat asar dalam keadaan tak berwuduk. Nabi tak ada ambil wuduk. Nabi hanya ambil wuduk untuk solat zuhur. Mungkin pada waktu itu wuduk Nabi telah terbatal, ataupun Nabi niat untuk memperbaharui wuduk. Tapi pada solat asar, selepas makan daging yang dimasak, Nabi tidak ambil wuduk. Maka ini menjadi dalil bahawa sesuatu yang telah dimasak oleh api tidak perlu untuk diambil wuduk. Kalaulah nak ambil wuduk, maka hukumnya boleh, tetapi tidaklah wajib, tidak wajib. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang lain yang seumpamanya, seperti daripada Abu Bakar As-Siddiq. Wala yasihu hadithu Abi Bakrin, dan tidaklah sahih hadis Abu Bakar As-Siddiq fi hadza, di dalam bab ini, min kibali isnadih, kerana pada sanadnya ada kecacatan. Maka kata Imam Tirmizi, innama rawahu, sesungguhnya hadis Abu Bakar tersebut telah diriwayatkan oleh Husam bin Misaq daripada Ibnu Sirin, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Nabi. Maka sanad Abu Bakar As-Siddiq punya hadis, perawinya ada kecacatan, maka tidaklah dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Kata Imam Tirmizi, was sahihu innama huwa an Ibn Abbas. Adapun hadis yang sahih adalah hadis yang sahih daripada Abdullah bin Abbas. Sebab hadis yang ke-84 tadi hadis Jabir, tapi hadis Abdullah bin Abbas yang sahih daripada Nabi hakadha, maka beginilah turutan perawi dia. Hakadha, minta maaf. Was sahihu innama huwa an Ibn Abbas anin Nabi hakadha rawahu al-Huffaz. Waruya, dan diriwayatkan daripada sudut yang lain, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Nabi SAW. Yang perbahasan sanad hadis Abu Bakar ini kita sambung esok insya-Allah. Saya minta maaf sebab ada meeting sebentar lagi. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah jam 3 petang nanti. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.